Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada siri kali ini yang akan membicarakan berkaitan dengan halal haram dalam perubatan. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama sekali kita perlu ingat bahawa kesihatan atau perubatan itu adalah sesuatu yang vital dalam kehidupan kita. Maknanya kita ini ada kalanya sihat, ada kalanya sakit, dan kesakitan itu perlu dihapuskan kerana ia boleh mengganggu kehidupan kita. Kaedah untuk merawat ataupun mencegah daripada kita dijangkiti oleh penyakit ataupun sakit telah pun banyak ditentukan ataupun banyak dibahaskan, yang juga dianjurkan di dalam agama kita sendiri melalui Nabi Muhammad SAW dan juga para alim ulama serta cendekiawan bagi mencegah ataupun merubat penyakit-penyakit yang menghindari diri kita. Namun terdapat beberapa isu yang mungkin akhir-akhir ini dikemukakan oleh beberapa golongan dan pihak-pihak tertentu yang mungkin tidak selesa dengan kaedah perubatan yang telah pun diketahui oleh secara umum, iaitu menggunakan bahan-bahan tertentu dalam perubatan, terutama sekali dalam perubatan moden. Kononnya mereka cuba mendakwa bahawa perubatan moden ini adalah yang bersumberkan dari barat, yang kedua menggunakan bahan-bahan yang haram, yang tidak diketahui, bahan-bahan yang boleh merosakkan badan kita, yang diberi nama bahan-bahan kimia dan sebagainya, yang mereka kononnya juga mendakwa bahawa agama melarang untuk merujuk kaedah merawat seperti itu di dalam untuk diri kita, dan tidak perlu diri kita menggunakan rawatan-rawatan seperti itu, dan katanya ia adalah berlanggar dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah satu isu penting yang insya-Allah perlu dikemukakan dalam forum yang lain. Tapi pada kali ini saya cuba ingin membicarakan berkaitan dengan halal dan haram dalam perubatan. Asas yang paling utama di dalam perubatan ini saya sendiri pegang, iaitu al-aslu fil al-asya' al-hibah. Maknanya asal sesuatu itu adalah mubah ataupun harus, adalah halal secara umumnya. Ini adalah sesuai dengan kaedah fiqh bahawa asal sesuatu yang tidak melibatkan ibadah, kalau ibadah memang asal sesuatu itu haram, tapi ia tidak melibatkan ibadah, dia melibatkan kehidupan manusia, asal sesuatu adalah harus ataupun halal digunakan, kecuali ia ditentukan haramnya. Contohnya penggunaan khinzir, penggunaan bahan arak, penggunaan binatang-binatang yang diharamkan, darah dan sebagainya. Makna kata, apa saja yang telah dikeluarkan oleh mana-mana pihak, sama ada pihak itu secara tradisionalnya, ataupun dilakukan konsep kajian moden pada masa ini, mengeluarkan satu bahan yang digunakan untuk merawat manusia, selagi ia tidak bercanggah dengan asal sesuatu itu, maksudnya tidak dicampuri dengan bahan-bahan yang haram, seperti khinzir, seperti anjing, dan bahan-bahan darah yang tidak disembelih, daging yang tidak disembelih dan sebagainya yang dinyatakan pengharaman secara jelas, maka selagi ia tidaknya jatuh kepada ruang itu, adalah diharuskan untuk kita menggunakannya. Baki lagi, penggunaan bahan kimia itu adalah urusan yang kedua yang mungkin kita akan bincangkan dari segi keselamatan dan juga kualiti sesuatu produk. Maknanya saya perlu pertegaskan sekali lagi bahawa untuk berubat, kaedah perubatan sama ada secara tradisional yang digunakan oleh para perawat-perawat tradisional ataupun kaedah-kaedah moden yang digunakan yang telah melepasi fasa-fasa kajian tersebut, kita boleh menggunakannya dengan jaminan-jaminan tertentu yang dikemukakan oleh pihak pengeluar. Maksudnya pihak pengeluar telah menyatakan bahawa ia adalah bebas daripada bahan-bahan yang dia katakan haram tersebut, dan ia adalah selamat digunakan dan juga berkualiti dan mempunyai maksudnya mempunyai keberkesanan yang tinggi
Maksudnya apabila kita menggunakan bahan tersebut bagi merawat sesuatu penyakit, dia boleh sama ada mencegah ataupun menyembuhkan, walaupun bukan 100%, tetapi setidak-tidaknya ia adalah satu peratusan yang tinggi untuk mencegah ataupun merawat penyakit-penyakit tertentu. Cuma terdapat isu yang mungkin dikemukakan oleh pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahawa kalau begitu, kenapa pihak JAKIM tidak meletakkan logo halal? Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, untuk meletakkan logo ataupun ia diberi nama sebagai sertifikasi persijilan halal, ia mempunyai satu proses yang sebenarnya di dalam negara kita masih lagi dalam proses sukarela. Pihak-pihak pengeluar ubat ataupun pihak-pihak tertentu yang mendakwa bahawa mereka adalah ubat, mereka setakat ini adalah dikenakan secara sukarela. Sama ada mereka ingin mendaftar logo sijil halal ataupun tidak, bergantung kepada mereka. Tetapi asasnya bahawa kita kembali kepada asalnya macam mana. Kalau asal bahan tersebut tidak pun mengandungi bahan-bahan yang dilarang, bahan-bahan yang mengandungi bahan-bahan yang diharamkan dalam agama kita, ia adalah sesuatu yang halal, walaupun ia mungkin tidak dipertontonkan logo halal ataupun tidak dipersijilkan halal. Dan terutama sekali untuk ubat-ubatan dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, terdapat lebih kurang dalam 1,700 jenis bahan ubatan, sama ada dalam bentuk tablet, cairan ataupun alat-alatan. Semuanya boleh saya katakan tidak dipertontonkan ataupun tidak dipersijilkan halal kerana mempunyai beberapa isu yang tertentu. Hanya beberapa sahaja, nak kata bukan semua, tapi hanya beberapa sahaja, iaitu produk-produk pemakanan, dipanggil produk-produk kecantikan nutraceutical, produk-produk yang dijual di kaunter-kaunter yang awam seperti ubat-ubat untuk ubat demam dan sebagainya, dipanggil OTC, over the counter. Itu sahaja yang dipersijilkan halal. Selebihnya adalah tidak disyaratkan persijilan halal. Kerana pertama sekali, saya ambil contoh ubat untuk rawatan kencing manis. Terdapat berbelas-belas ubat untuk kencing manis oleh pelbagai syarikat yang bahan di dalamnya adalah lebih sama. Contohnya saya ambil metformin. Ada banyak syarikat yang mengeluarkan metformin itu. Jadi andai kata syarikat A yang memohon untuk logo halal dan dapat sertifikasi ataupun persijilan halal, di mana produk B yang tak dapat, di sini menjadi satu konflik. Pertama sekali konflik di kalangan syarikat. Yang kedua konflik di antara pesakit dengan doktor. Sedangkan apabila untuk merawat kencing manis contohnya, doktor akan memberikan rawatan yang terbaik untuk pesakit. Di mana doktor kemungkinan, ni antaranya kemungkinan doktor kata ubat B adalah yang terbaik untuk keadaan awak. Di mana awak punya penyakit sekian, adanya kencing manis, adanya darah tinggi, adanya buah pinggang dan sebagainya. Di mana ubat B adalah terbaik. Tapi sedangkan ubat B ini tidak ada dipertontonkan sijil halal. Jadi akan menjadi satu konflik di antara pesakit dengan doktor. Dan di situlah syarat yang dikemukakan bahawa tidak perlu untuk buat masa inilah tidak perlu untuk diminta persijilan halal dan seumpama dengannya. Pun begitu, dalam kementerian telah pun mengambil beberapa usaha untuk membuat sertifikasi yang khusus, terutama sekali dalam melibatkan ISO 2424, di mana ISO 2424 ini adalah satu badan khusus yang memantau mana-mana ubat-ubatan yang dikonsider, yang dikatakan sebagai halal digunakan dan disertifikasi halal walaupun tidak ada cop logo halal, tetapi ia adalah bebas daripada bahan-bahan yang haram tersebut. Bahkan bahan-bahan ataupun ubat-ubatan itu sebelum masuk dalam negara kita dan digunakan dalam negara kita mesti melalui proses pemantauan dan proses penyelidikan yang rapi sebelum digunakan dalam negara kita oleh National Pharmaceutical Regulatory Agency yang bertanggungjawab penuh untuk memastikan ubat-ubatan dalam negara kita adalah selamat digunakan, berkualiti dan juga halal dari sudut syariatnya. Dan andai kata kita tidak nafikan bahawa terdapat juga ubat-ubatan yang dimasukkan yang mempunyai bahan-bahan yang saya kata dicampurkan dengan bahan-bahan haram seperti
unsur-unsur khinzir dan sebagainya yang dibenarkan di atas dasar-dasar yang tertentu, dan di sinilah pihak NPRA akan memanggil pihak JAKIM dan pihak berkuasa agama untuk turut serta dalam membicarakan bab yang sedemikian. Dalam urusan ini, andai kata ada ubat-ubatan yang mengandungi bahan-bahan haram tersebut, dan di sinilah majlis fatwa, ulama akan berbincang adakah ia boleh digunakan. Dan saya rasa ada satu bab khusus di dalam agama ini berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan haram di dalam perubatan, sama ada ia boleh digunakan ataupun tidak mengikut maqasid syar'iyah dalam sesuatu keadaan tertentu itu. Jadi di sini perbincangan ini yang melibatkan penggunaan bahan-bahan haram di dalam perubatan itu, saya rasa terlalu lama dan terlalu luas perbincangannya, dan perlu pihak agama yang menentukan sama ada sesuatu bahan itu boleh digunakan ataupun tidak berdasarkan kepada situasi-situasi tertentu. Saya ambil contoh antaranya secara ringkas di sini. Bahan contohnya ubat untuk cair darah bagi orang yang diserang oleh serangan sakit jantung mengejut, di mana dalam tempoh yang tertentu pesakit tersebut diwajibkan, saya kata perkataan wajiblah, maksudnya apabila dimasukkan mengikut kajian mendapati bahawa menggunakan pencair darah yang sokol kita kata mengandungi bahan unsur khinzir tersebut perlu digunakan bagi menyelamatkan nyawa. Yang di sinilah yang dinamakan maqasid syar'iyah itu, dan perbincangan saya rasa panjang, dan cukup saya akan merasakan bahawa secara umumnya dalam negara kita, sama ada bahan yang dikemukakan oleh KKM dan yang dikemukakan yang digunakan oleh KKM, majoritinya adalah tidak menggunakan bahan-bahan yang haram di dalam perubatan. Hanya segelintir saja yang mengandungi bahan-bahan yang haram atas dasar-dasar tertentu yang ditentukan oleh National Pharmaceutical Regulatory Agency ataupun NPRA, dan setelah dibawa perbincangan dari pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa agama itu sendiri untuk memastikan bahawa jaminan penggunaan bahan-bahan yang terdapat dalam negara kita itu terjamin bebas daripada unsur-unsur yang tidak diingini. Yang penting adalah kita hidup sihat melalui kaedah-kaedah ikhtiar, sama ada pencegahan dan perawatan ini bagi menyelesaikan kelangsungan hidup kita, dan akhir sekali apabila kita sihat, kita boleh melakukan amal ibadah kita dan juga mencari nafkah dalam kehidupan di atas dunia ini. Apa-apa pun yang penting adalah rujuklah kepada ahli yang mahir dalam sesuatu isu tersebut, sama ada dalam perubatan dan juga di dalam agama itu sendiri, supaya kita tidak rasa hati kita tidak rasa tak tenang dan sebagainya. Sebab apabila kita menyerahkan segala urusan itu kepada yang ahlinya, bidangnya iaitu perubatan, dan apabila melibatkan penggunaan bahan haram dan sebagainya, kita rujuk kepada ahli-ahli agama untuk menentukan sama ada boleh digunakan ataupun tidak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.